Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada pendengar setia Radio Malaysia Melaka FM. Kita bersama menerusi sekeping kuih kongsi bersama. Yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Tarib bersama dengan anda selama 30 minit ini berbicara tentang siri yang kedua di antara sunnah Nabi yang dilupakan, iaitu khasiat madu lebah. Ni cerita pasal madu je kan? Tu dia. Betul. Ada yang memadu ke ni? Tak ada, Dia tak main nak memadu. Dia orang pun tak ada. Orang pun tak ada. Dia Apa pun nak tak ada dimadukan? kan? Betul tu Ustaz. Ustaz, kita nak ucap terima kasih dahulu Ustaz kepada penaja minuman petang kita ni. Ya, betul. Iaitu warung Pak Mat Nasi Air Pulau Kelapa Ya, kan? benar. Yang operasi pada pukul 6.30 pagi hingga 6 petang. Terima kasih Pak Mat dan Syukur dan juga Chef Khairul yang telah pun menyediakan kuih muih untuk dimakan bersama di Melaka FM ini. Ya. Okey, Ustaz, kita berbicara lagi tentang khasiat madu lebah ini di antara sunnah Nabi yang dilupakan. Mungkin madu lebah di antara makanan sunnah Nabi Muhammad SAW yang orang kata perlu kita sama-sama ikutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka. Ya. Dan diam tak diam kita pun dah setahun lebih bersiaran di konti, dan saya sekali lagi nak rakamkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah pada penerbit saya yang handsome ni. Saya Ustaz, Allahu Akbar. Ini kita angkat lagi tajuk, iaitu di antara sunnah Nabi yang dilupakan, iaitu khasiat madu. Hari ini saya nak fokuskan kepada bagaimana cara Nabi SAW mengamalkan amalan di ini. Sebab kalau kita tengok pada riwayat, didapati Nabi SAW suka minum madu. Saya Ustaz. Nabi memang suka minum madu. Nabi pun macam kita. Nabi pun macam kita, dia suka minum madu. Kemudian daripada suka dia tu tadi, dia telah memberi cara tak langsung, dia dah bagi kita beberapa amalan. Di antaranya dia suka minum madu bersama dengan air sejuk. Ya. Dia suka campurkan. Dia suka campurkan minuman madu itu dengan air sejuk pada sebelah pagi. Dia suka. Lalu disyarahkan dalam Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa di antara banyak-banyak jenis minuman, Aisyah tegaskan lagi, Nabi suka minum manis dan sejuk. Hadis ini bermaksud bagi dia menggemari minuman manis dan sejuk, iaitu campuran madu atau Nabi akan rendamkan buah tamar. Buah tamar bersama air tadi, kemudian dia merujuk pada kaedah dia, di mana dia meletakkan 1 atau 2 sudu madu lebah ke dalam gelas, sama ada panas-panas suam ataupun sejuk, kemudian dia kacau lawan jam. Lawan jam lawan jam bukan lawan jam. Kemudian baru diminum terus. Baru diminum terus. Sebab kalau kita perhalusi, kita dapati kan, di antara kaedah dia, apabila kita menggunakan ambil madu daripada sudu, jangan sekali-kali kita menggunakan sudu aluminium. Gunakan sudu plastik. Betul. Supaya khasiat dia tidak hilang. Nilai khasiat dia tu sangat tinggi. Jadi kita gunakan sudu plastik, kemudian kita kacau, kita air sekitar 200 ml. Minum sebanyak 2 kali, sama ada pagi sekali dan malam sekali. Sebab kehebatan madu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Quran telah terbukti, dikaji, bukan saja Al-Quran, malah para saintis ni dia dah angkat keilmuan madu ni tadi, lalu dia bahaskan dalam keadaan ilmiah. Dia ambil dalam keadaan ilmiah dan disebarluaskan kepada seluruh pakar-pakar perubatan Islam. Dan pakar-pakar perubatan Islam banyak menulis mengenai madu. Ini akan saya kongsikan di soalan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan banyak dapat manfaat pada pendengar yang sedang mendengar kehebatan, kenikmatan, keberkatan madu yang kita ambil ni nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, manusia memanfaatkan madu sebagai makanan serta ubat. Pemeliharaan herba lebah untuk diambil madunya telah dilakukan oleh manusia sejak sekian lama. Dan ilmu tentang lebah dan juga pemeliharaannya dikenali sebagai apiari. Iaitu usaha peternakan lebah juga disebut dengan nama tersebut. Jadi kalau kita ke mana-mana pun ataupun di kawasan dusun ataupun di kawasan kebun bunga, mereka meletakkan sarang lebah ni untuk diternakkan, Ustaz. Ya, betul.
Dan Ustaz pun dah ada dengan cerita. Ada. Alhamdulillah, tahniahlah. Ya, alhamdulillah. Berhijrah ke tempat yang baru dengan perusahaan madu ya. Jangan memadu sudah Ustaz. Ya, betul. Itu pelan-pelan sikit. Pelan-pelan kena ada ajak juga. Mak ajar dengar Ustaz kita ni. Okey, jangan lupa untuk ikuti di YouTube Ashura Channel, subscribe anda, penting, like, share dan juga komen. Kerana episod ini akan dirakam dan akan disiarkan semula Ustaz. Ya, betul. Lagu daripada Rabani dan juga Dakmi Mahaban menghiburkan anda musisi keping kuih kongsi bersama di Melaka FM. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Shafi Allah, marhaban ya Nur al-Ain, marhaban ya Habib, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Shafi Allah, marhaban ya Nur al-Ain, marhaban ya Habib, marhaban 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 ya Nur al-Ain, marhaban ya Khatim al-Anbiya.
Bulga FM mempesonakan 102.3. Baik, segmen Sekeping Kuih Kongsi Bersama telah pun masuk siri yang kedua tentang tajuk di antara sunnah Nabi yang dilupakan ataupun nasihat madu lebah. Sebenarnya Ustaz, kita dah berbicara tentang ni ada manfaatnya untuk kita kongsikan bersama. Ya, betul. Yang mana soalan seterusnya kita juga untuk kita berkongsi iaitu perbahasan saintifik khasiat pengambilan madu lebih untuk kesihatan manusia. Adakah betul ataupun bagaimana kupasannya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zee, kalau kita perhatikan macam di peringkat awal saya sebut ada diperbahaskan oleh keilmuan kedoktoran, pakar-pakar doktor di Islam seluruh dunia. Dia telah membuat kajian dan didapati ada beberapa kaedah yang dilihat peratusan. Saya senang sebutlah dari sudut anti-agent sebab kilang penyakit adalah perut. Itu adalah kilang penyakit. So disebabkan anti-agent yang ada pada madu tu tadi, dia dapat menghalang menjadi penyembuh kepada pelbagai-bagai penyakit. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam madu ini, yang cantiknya dalam madu ni rupanya dia ada vitamin B, dia ada vitamin A, dia ada vitamin C, dan dalam madu juga dia ada mineral. Mineral ni sangat penting untuk badan. Saya. Kalau kita tak ada mineral dalam badan, makna badan kita akan jadi lemah. Jadi bila disebut madu, makna madu secara tidak langsung adanya mineral dalam madu. Selain tu dia ada kalium, magnesium, kalsium, natrium, sulfur dan sebagainya. Semua ni adalah enzim atau dipakai anti-agent yang dia bukan gula, dia bukan gula putih. Gula putih sangat bahaya untuk orang yang sakit kencing manis. Tapi dia adalah anti-agent kepada gula putih ni. Itu sebab ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, suami saya ni dia kencing manis. Boleh ke dia makan madu? Madu ni manis. Betul. Madu ni memang manis tapi dia bukan gula. Dia bukan gula, dia adalah debunga. Yang keluar daripada air liur madu, air liur lebah. Dan itu yang menyebabkan dia ada anti-agent yang sangat mujarab untuk mengatasi segala permasalahan penyakit. Jadi bila saintifik ni membuat beberapa kajian, didapati selain daripada yang saya sebut awal-awal tadi, dia ada vitamin B, A, C dan sebagainya, dia juga boleh membantu merencatkan maknanya menghalang penyakit-penyakit kronik. Apa penyakit kronik? Penyakit yang selalu kita sebut penyakit berangkai, kanser, darah tinggi, kencing manis, saraf. Dan yang menariknya bagi orang perempuan lah, dia anti-agent kepada penuaan. Perempuan suka dengar tu kan. Mereka dapat muda. Dia anti-agent kepada penuaan. Maknanya siapa yang ambil madu ni, ada sama yang ambil madu ni, insya-Allah sebab daripada dia ambil madu tu nanti dia akan mendapat wajahnya akan nampak ceria, kemerah-merahan, sebab dia telah pun mengambil madu tu dalam konten yang walaupun dalam konten yang sedikit. Sebab Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma halakta haza batilan subhanaka faqina azabannar. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka Jahannam. Justru itu Allah melalui indikator Al-Quran telah memperhalusi untuk kita semua mengambil manfaat. Mudah-mudahan sebab daripada kita ambil madu selain daripada sunnah Nabi SAW, dia banyak memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai tabiat lebah. Maksudnya, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang, pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan dan juga bunga-bungaan, serta turutlah peraturan Tuhanmu yang diilhamkan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai jenis minuman yang keluar dari perut lebah, iaitu dari perut lebah itu keluar minuman madu yang berlainan warnanya yang mengandungi ubat penyembuh bagi manusia, dan sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda rahmat Allah
bagi orang yang mahu Masya berfikir. Allah. Alhamdulillah Ustaz. Itulah Masya dia kelebihan madu ya. Betul. Baik, kita dengarkan lagu ini Safia, Darwis dan juga Faiz di Radio Malaysia Melaka FM menerusi program Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Dengarkan lagu ini. Laksana singa yang garang menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah dan wajah berjuang demi Allah dan Rasulnya. Mujahidah sejati, gerak hatimu umpama angin. Buat teman, kau menjadi bayu yang membelai. Buat musuh, kau menjadi badai yang menghancurkan. Melaka FM mempesonakan 102.3.
Okey, Melaka FM terus bersama dengan Sekeping Kuih Kongsi Bersama, yang mana untuk pengetahuan anda kita beralih menerusi siri yang kedua ni Ustaz. Ya. Di antara surah Nabi yang dirupakan Hasiat Madu Lebah. Mungkin ini adalah penceritaan kita yang terakhir ini. Dalam segmen terakhir ini mungkin dapat kita simpulkan Madu Lebah dalam bahagian atau siri terakhir kita ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan berhubung dengan madu lebah ini, kalau kita perhatikan sebenarnya madu dia mempunyai banyak manfaat. Rata-rata telah diguna pakai bukan saja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Diguna pakai. Sama ada ianya dicampurkan dengan buah lemon ataupun dengan buah tamar dan sebagainya. Dan ia juga digunakan untuk diminum begitu saja. Dan ada juga dikaitkan madu ni digunakan untuk gen mencegah penuaan yang dilakukan oleh beberapa pakar-pakar perubatan, dan didapati bahawa di antara sos, di antara kaedah yang boleh dijadikan rawatan perubatan itu, di antaranya mencegah penuaan. Mencegah penuaan tu maknanya wanita ni dia suka. Dia kalau pergi sauna dan sebagainya, dia mungkin lomokan madu tu di luaran, kemudian di muka dan sebagainya. Dan sebab dia ada anti-agent. Yang saya selalu sebut dia anti-agent. Dan dia boleh mengembalikan sel-sel yang mati. Dia akan menghidupkan sel-sel yang mati. Sebab tu bila digunakan selalu, tapi kena ingat jangan gunakan sekali lepas tu tak guna lagi. Sebab dia mesti berlaku dalam keadaan istiqamah. Jadi bila berlaku dalam keadaan istiqamah, insya-Allah dia akan ada kesinambungan kebaikan kat situ. Itu pertama. Yang kedua, meningkatkan kesuburan. Bila sebut kesuburan, mesti ada orang cakap, Ustaz, kalau kesuburan ni mesti nak dapatkan anak. Betul. Saya sangat-sangat syorkan pada mereka yang nak menambahkan zuriat, yang mereka yang sudah kahwin tak dapat zuriat, gunakanlah madu. Cuma pesan saya, dia bukan betul itu ada amalan. Setiap kali kita nak minum madu, kita selawat atas Nabi sebanyak 3 kali. Dan kita niat, ya Allah, aku minum madu bersama isteri dan isteri aku ini, ya Allah, atau suami aku ini, ya Allah, untuk aku dapat zuriat. Kita kena niat macam tu. Jadi insya-Allah kalau kita buat proses ini, insya-Allah kita akan dapat zuriat yang lain lagi. Kita akan dapat zuriat yang belum ada zuriat, akan bertambah zuriat, insya-Allah. Yang seterusnya, dia menurunkan berat badan sih. Saya terkejut bila saya buat research, saya dapati rupanya madu ni dia boleh menurunkan berat badan pula. Rupanya madu ni macam saya sebut tadi, dia ada anti-agent. Dia dapat menapis, dia dapat mencegah, dia dapat mengurangkan lemak-lemak yang ada dalam badan kita. Kita pun tak tahu macam mana dia buat. Tapi disebabkan bila kita yang tadi saya terangkan tadi, rupanya madu ni dia ada macam-macam vitamin A, B, C dan sebagainya. Jadi disebabkan proses yang dia ada itulah yang menyebabkan dia boleh membakar. Kemudian kita jangan lupa, kita mesti bersukan juga. Jangan tak bersukan. Sebab dengan kita bersukan tadi, dia akan berlaku pemeluapan, berlaku pemeluhan ni tadi. Jadi bila berlaku pemeluhan ni tadi, maka akhirnya nanti jumlah lemak yang ada dalam badan kita ni akan berkurangan. Jadi senanglah seperti kita sebutkan tadi. Sudah serang lagi bersuluh. Jawapannya adalah madu. Bukan bermadu je. Jangan. Madu. Sebab dia baik untuk kesihatan. Sebab Allah SWT turunkan semuanya ini, tentu ada hikmah di sebaliknya. Tetapi janganlah kita ambil secara berlebihan. Ambil sekadar seperti mana yang telah disyorkan oleh mereka-mereka yang faham tentang khasiat madu. Kalau ada nak pertanyaan, boleh hubungi saya di talian 012 384 5514. Saya ulang sekali lagi. Kalau nakkan sikit panduan dan sebagainya tentang madu ni tadi, boleh hubungi saya di talian 012 384 5514. Baik. Sekian, terima kasih. Itu dia, selesai sudah segmen ataupun tajuk kita di antara sunnah Nabi yang dirupakan, iaitu khasiat madu dalam program Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Pada minggu depan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan Ustaz. Tajuk yang kita telah pun dibawa bincang Ustaz iaitu orang baling batu kita balas bunga. Wow, itu dia sangat menarik tajuknya. Jadi kepada anda hari Khamis pada minggu depan pukul 4 petang bersama dengan Yang Baik Ustaz Abdul Syukur Talib. Dan terima kasih Ustaz sekali lagi kepada Warung Nasi Ayam Pulau Kelapa Pak Mat, dan syukur juga Jeff Karol kerana sudi untuk menyediakan minum petang pada petang ini dengan kuih muih Ustaz.
Ada apa yang nak kongsi lagi Ustaz? Tak ada. Ashura Channel, ulangan YouTube kita. Ya, betul. Akan kita siarkan semula. Sekarang semula Jangan di lupa Ashura Channel. Betul, Subscribe, betul. like and share. Baik, selepas ini Siti Robi Abu Silan akan bersama dengan anda menerusi berita Melaka FM. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi sebenarnya cerita menarik yang kami kongsikan bersama dengan anda di 102.3 ini. Kita berehat sebentar. Baik. Merdeka, merdeka, merdeka. 63 tahun